Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton-penonton Wanita hari ini? Hari ini kita penuh bersemangat, Farin. Diharapkan anda juga, di mana saja anda berada, anda penuh dengan semangat. Semangat untuk menyediakan makan tengah hari. Semangat nak ajar anak belajar dari rumah. Dan semangat Malaysia boleh. Wow, ini dia. Ini yang kami nak kongsikan kepada anda. Kenapa saya kata Malaysia boleh? Kerana dengan bangganya atlet Malaysia telah dinobatkan sebagai atlet terunggul sepanjang zaman. Tahniah Datuk Nicole and David yang telah pun dinobatkan sebagai atlet terunggul sepanjang zaman dengan undian 318,943 undian. Wow, dan beliau pemegang tahta pemain nombor 1 dunia selama 9 tahun itu, berjaya mengenepikan James Kehoe iaitu legenda tarik tali Island yang mendapat sebanyak 13,120 undian. Dan anugerah ini telah dianjurkan oleh Persatuan Sukan Dunia Antarabangsa sempena sambutan ulang tahun ke-40 acara Sukan Dunia. Baik, apa yang saya rasakan memang sememangnya Datuk Nicole and David ini sangat-sangat layak untuk gelaran ini adalah kerana awak bayangkan Fiza, selama 9 tahun berturut-turut berada di ranking nombor 1 dunia. Awak bayangkan nombor 1 dunia 9 tahun, kalau daripada darjah 1 sampai tingkatan 3 nombor 1 je. Senang ke? Susah hebat, kan? Hebat. Sebab itu bukan satu pencapaian yang mudah. Konsistensi, semangat kan. Jati diri itu juga penting. Jadi sekali lagi tahniah diucapkan kepada Datuk Nicole and David. Okey, Farin. Dan kita juga nak kongsikan, ini selalu bila kita di pembukaan Wanita hari ini, kita nak sentiasa berkongsikan satu aura positif, aura menarik. Ini satu kisah yang viral mengenai pasangan petugas barisan hadapan ini. Kami bertemu kerana COVID-19. Pasangan ini yang bertemu bermula daripada tahun lepas sebenarnya kan, yang mana mereka ni sama-sama bertugas dan mereka dipertemukan jodoh. Betul lah kata orang tu kan, jodoh tu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan kalau dah kata dah memang berjodohan tu, tak kira di mana mereka akan bertemu. Dan ini Farin yang kita kongsikan ini. Ini yang menarik dan uniknya sebenarnya pasangan ini yang ingin detik-detik fotografi perkahwinan mereka dirakamkan dengan memakai PPE. Dan jurugambar tu menyatakan, saya sendiri punya ambil gambar mereka, saya tak tahan panas ini kan lagi mereka. Tapi saya kira ini satu detik yang cukup menarik, unik dan menjadi kenangan mereka sepanjang zaman kerana COVID-19 itu sendiri. Kiranya di sebalik musibah itu ada juga kegembiraan yang boleh kita raikan. Kalau orang kata jodoh sememangnya rahsia Allah dan ianya hadir secara tiba-tiba tanpa kita sedari. Tahniah kepada pasangan ini, Pija dan Azwar. Dan juga tahniah kepada juru gambarnya lah yang orang kata berjaya memviralkan ataupun menularkan sebenarnya kan gambar ini dikongsikan bersama dengan warga-warga di internet. Jadi kerana COVID awak belum ada? Belum lagi. Awak lalu sekatan raya masih belum bertemu jodoh? Belum. Walaupun macam Adinda. Daripada tahun lepas saya menyakat awak tahu yang ni. Betul-betul. Kanda di medan perang, Adinda di medan media tapi belum lagi. Belum berjumpa. Adinda dengan Kanda belum lagi. InsyaAllah. Rahsia Allah. Kita tak tahu. Kita percaya. Hadir tiba-tiba. Betul. Okey, kita tinggalkan itu dan kita nak kongsikan kepada anda sesuatu daripada Lactogro. Yang ini juga sesuai untuk visa pasal anda sentiasa happy. InsyaAllah. Jadi Nestle Lactogro sebagai jenama Grow Happy ingin memberi tips dan aktiviti untuk menceriakan anda sekeluarga. Belajar dan berseronok, barulah Grow Happy. Dan inilah tip inspirasi Grow Happy ke-16 iaitu hari buat jus. Ajar si manja cara buat jus buah bersama-sama. Selain dapat memberi mereka minuman jus yang berkhasiat, mama juga dapat mendidik si manja dengan pelbagai jenis buah. Lagi menarik kalau campurkan bersama dengan Nestle Lactogro untuk jadikan susu kocak. Ia mengandungi
probiotik Alruteri yang buat perut mereka selesa. Jadi buat jus dengan lactobro. Jadi mereka sentiasa grow happy. Yes, dan itu sebenarnya ada cara berbeza lah untuk kita nak bagi anak-anak kita ni terus minum susu. Ceria dan juga berseronoklah dan selera minum susu. Okey, baik, hari ini hari Selasa. Kalau hari Selasa, kami sentiasa berkongsikan dengan anda mengenai menu-menu makanan yang lazat-lazat. Jadi hari ini Fiza, kita nak kongsikan apa ni? Semangat awak ini. Daripada awal tadi semangat Malaysia boleh ni, semangat dengan sup. Sebab ini sebenarnya antara menu kegemaran Farin Ahmad. Jadi mungkin peminat-peminat Farin Ahmad memang mengetahui lah kan yang bahawa Farin Ahmad ni dia memang kalau dia ambil pemakanan dia memang akan ada kira kalori dia. Jaga makan, sangat menjaga makan. Jadi sup ni pula ada pelbagai jenis sup. Betul. Yang mana hari ini kami nak kongsikan kepada anda. Kita biasa makan sup kan? Betul. Kita tahu tak sebenarnya ada pelbagai jenis sup? Memang ada banyak, tapi apa yang hari ini yang menarik kita ada. Okey, kalau sup ni sebenarnya ciri-ciri sup apa tahu? Okey, masin, dia mestilah berkuah dan berair tu. Okey, dan kalau kita tengok hari ini cukup menarik, anda perlu bersama dengan kami kerana kita ada tom yum, kita ada sup Itali, tortellini cream soup, demo sup tulang biryani dan juga sup Jepun, salmon head miso soup. Okey. Ini mungkin antara kegemaran anda penonton-penonton dan mungkin anda juga teringin dan nak tahu cara untuk membuatnya dengan mudah. InsyaAllah hari ini kami akan kongsikan bersama dengan anda bersama dengan tetamu-tetamu jemputan di atas talian yang akan berkongsi kepada anda tips dan juga cara mudah untuk kita masak sup kita. Jangan lupa juga Facebook kami di Wanita Hari Ini TV3 dan juga follow Instagram kami WHI TV3 untuk tinggalkan komen, soalan, sebarang pendapat dan sebagainya. Silakan. Jadi pastikan anda terus bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, kita terus bersama dalam Wanita Hari Ini. Baik, hari ini kita akan masak sup. Variasi masakan sup, pelbagai jenis sup kami akan kongsikan bersama dengan anda. Tapi terlebih dahulu Fiza, kenapa kan? Kalau bila kita cakap pasal sup, kita tahu tadi, saya dah sebut dah rasanya masin, campuran yang berkuah. Tapi kadang-kadang bila orang sakit tu, saya ingat awak sendiri hari tu dekat Instagram awak, bila awak kata awak sakit kepala, saya rasa nak makan sup lah. Kenapa tu? Awak suka intai kan? Tak, kalau kebiasaannya kan, ibu-ibu kita, saya kira ini dalam kalangan masyarakat kita jugalah, tak kira masyarakat Melayu, India ataupun Cina, kadang-kadang kita memang sinonim kalau kita tak sihat ni dengan sup. Kalau masyarakat Melayu mungkin sup ayam, kalau masyarakat India dengan sup rasamnya, masyarakat Cina dengan sup herbanya. Dan kadang-kadang kalau kita mungkin bagi mereka yang berpengalaman dalam pantang ke ataupun mereka yang sakit dan sebagainya, selepas mereka keluar daripada hospital dan sebagainya, dalam tempoh proses penyembuhan ni kebiasaannya kita akan diberi sup. Ini saya nak kongsikan antara yang sempat dibaca di laman sesawang internet ini. Sejarah membuktikan bahawa sup ayam dianggap sebagai menu mujarab untuk menyejukkan badan. Ini kerana pada abad ke-10 Avicenna, seorang pakar perubatan Parsi, juga mengakui tentang keajaiban sup, yang mana mereka percaya sup ayam sesuai diambil oleh mereka yang mengalami hemorrhoids dan juga kusta peringkat awal. Dan menurut kajian yang dijalankan oleh Dr. Stephen Renaud dari Universiti Nebraska, campuran kandungan sup ayam mempunyai nutrien dan vitamin yang mampu memperlahankan aktiviti sel darah putih. Jadi dia boleh mengurangkan keradangan. Bukannya kita saja reka-reka, memang adalah khasiat-khasiatnya tu sebenarnya. Hebat ibu-ibu kita ni kan? Okey. Apa kata kita terus saja ke menu kita yang pertama. Tetamu kita dah bersedia pun di talian, Puan Iswati Ishak, untuk berkongsi dengan kita demo tom yum kepala ikan. Wow, tom yum kepala ikan. Assalamualaikum Puan Iswati. Waalaikumsalam. Okey. Baik, saya harap Puan boleh mendengar kami dengan jelas dan okey, baik. Jadi Puan, okey, demo tom yum kepala ikan. Mungkin boleh ceritakan mengenai resepi anda ini. Okey, mungkin nampak macam ada sedikit masalah dengan talian kita. Kalau kita kebiasaannya kan Farin, kalau tom yum ni orang biasa dengar tentang tom yum campur ke, tom yum ayam ke, tom yum daging. Mungkin jarang-jarang kita dengar tentang tom yum kepala ikan. Kalau Puan Iswati lainnya dah pun okey sekarang ni, stabil. Okey. Dan mungkin kan juga kita boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita. Dan kalau kita tak perasan, kita sebut tom yum,
yum, jarang-jarang kita sedar yang tom yum tu sebenarnya sup. Betul tak? Sup. Sebab tu bila cakap pasal sup ni, dia ada pelbagai. Seperti saya kata tadi lah, hari ni kita ada sup Itali, sup Thailand, sup Jepun. Sup cair, sup dan pekat, kini kita nak terbang ke mana ni? Ke Itali. Ya. Terima kasihlah. Ini Baik. banyak tempat bawa saya pergi. Okey. Kita mungkin akan menghubungi Puan Iswati sebentar saja lagi, tapi kita bersama dengan Chef Amirul Azhar terlebih dahulu untuk demo tortellini cream soup. Assalamualaikum Chef Amirul. Waalaikumsalam. Alhamdulillah jelas suara Chef Amirul. Okey. Ya, saya. Tortellini cream soup. Sup Italiano ini. Silakan Chef Amirul. Okey, so kalau kita tengok, kalau pasti ramai pun yang tahu, sup ni dia ada banyak kategori. Ya. So hari ni saya bawa resepi yang berlainan sikit lah. Okey. So hari ni saya bawa pasta sup. Okey, so tortellini sebenarnya adalah sejenis pasta yang dalam dia tu ada inti cheese. Dia bentuk dia macam cincin tu kan? Dia macam bulat kan? Ya, betul. Okey. Chef, mungkin Chef boleh kongsikan juga kepada para penonton sebab kebiasaannya kalau kita di Malaysia ni, sup-sup yang kita masak sendiri ni lebih kepada clear soup ataupun sup yang kita panggil apa clear soup tu? Sup cerah. Jernih lah, jernih. Jernih lah. Tapi kalau Clear clear soup soup. kan, kalau di Itali ni dia lebih kepada Pekat. creamy dan pekat ni. Apa perbezaannya sebenarnya, Chef? Okey, untuk creamy soup tortellini ni, saya menggunakan base tomato sauce. Okey. So base tomato sauce yang digabungkan dengan cream dan sedikit parmesan cheese. So sup ni dia tak terlalu cair dan tak terlalu pekat, dia just nice. Dan juga antara yang wajib minyak zaitun selalunya kalau Itali ni. Okey, untuk sup ni saya tak menggunakan minyak zaitun, tapi saya menggunakan basil oil. Basil oil ni basil. Yes, so basil ni adalah salah satu herb yang sangat sesuai dengan tomato. Okey. So, Yeah. mungkin kerana aromanya, mungkin Yes, Chef betul, kan? betul. Dia lebih kurang orang kata apa, pairing. Okey. Inilah orang kata dalam kuali bertemu jua kan, antara tomato dan juga basil tu. Okey Chef, mungkin boleh kongsikan juga. Tadi ada beberapa bahan yang telah pun dipotong dan mungkin Chef boleh kongsikan satu persatu apakah antara cara-cara untuk membuatnya. Okey, first of all, kita saute dulu kita punya onion holland dan carrot. Dan kalau perasan tadi, saya ada masukkan herbs, thyme dan rosemary untuk dapatkan dia punya aroma tu. Okey. Selepas tu, kita terus masukkan cherry tomato kita. Okey, sebab apa saya masukkan carrot dan onion terlebih dahulu? Sebab saya nak keluarkan kemanisan daripada veggie tu tadi. So, selepas tomato cherry kita dah lembut, kita teruskan masuk tomato sauce kita. Selepas tu, kita boleh flip lah. Kalau chef ni dia suka flip, dia saute pan kan, dia tak menggunakan spatula untuk kacau. Okey, so selepas tu kita teruskan masuk air lebih kurang dalam 200 ke 250. It depends pada kuantiti, banyak mana yang you all nak pakai, banyak mana yang you all nak serve kan. Okey, selepas tu teruskan masuk kita punya cream kita. Krim apa tu, Chef? Krim yang putih tu Chef kan? Digunakan krim apa Yes, tu? betul. Itu whipping cream. Whipping cream. Ataupun cooking cream. Okey, baik. Okey. So selepas tu kita masukkan terus kita punya tortellini pasta yang sedia direbus dah tadi. Selepas tu kita teruskan masuk chicken powder, garam. So garam yang saya gunakan ni kalau perasan garam yang colour pink. Saya guna Himalayan garam yang lebih sihat. Okey. Ya. Okay. So selepas tu saya masukkan black pepper dan akhir sekali saya masukkan parmesan cheese. Okey. Untuk Chef, memekatkan sup tu. Yes. nak tanya juga, kalau kebiasaannya sup ni seringkali dikaitkan dengan menu orang yang kurang sihat ataupun orang yang nak jaga berat badan. Tapi Betul. kalau kita lihat menu yang Chef kongsikan ni kan, dari segi penggunaan bahan-bahannya ada cream cheese, ada sup sedap. Sedap betul kan? Tapi kalau kita ikut dari segi diet seimbang tu, adakah sesuai juga sebenarnya sup ini untuk kita jadikan salah satu menu hidangan untuk pengambilan makanan sihat kita? Betul, boleh juga sebab walaupun sup yang saya hidangkan ini adalah sup yang kategori heavy lah sebab dia cream soup kan, tetapi bahan-bahan yang saya menggunakan adalah bahan-bahan yang sihat-sihat. Betul. Tomato cherry. Tomato cherry kita tahu kebaikan dia adalah untuk orang kata apa, memuluskan kulit ni. Kan? Lepas tu kita ada carrot, kita ada onion and then kita ada herbs. Overall adalah makanan ni dia heavy tapi dia adalah makanan yang sihat. Yang seimbang.
Yes, dan Betul-betul ada tu kalau saya Ada tengok ada proteinnya. seratnya, ada proteinnya, ada karbohidratnya. Okey, chef, ini soalan jujur daripada chef. Tadi chef sebut masukkan sos tomato. Saya takut penonton-penonton tersilap dan tak faham. Kata sos tomato nanti kan dia ambil sos tomato dalam botol dia masukkan dia jadikan sup ni pula. Sebenarnya tomato puri ke ataupun sos tomato apa? puree. Ah. Tomato puree. Ataupun pomodoro sauce. Wow. Kalau dalam bahasa terms of culinary, pomodoro sauce. Okey. Dan kalau kita lihatlah orang Itali, kebiasaannya orang Melayu kata gu kan, gunya dimakan dengan roti. Apakah Betul. jenis-jenis roti selain daripada French toast ataupun French bread tu, apa antara jenis-jenis roti yang sesuai? Kalau lah kan kita dah ada tortellini kat dalam tu kan. Betul. Kalau Okey. katalah tekak kita ni still nak makan yang ada gabungan Sekali makan dengan nasi. nak makan nasi boleh ke? Okay, so kalau macam sup tadi, kalau perasan the ending of the video, saya ada letakkan satu hiasan iaitu hirisan roti. So hirisan roti itu adalah daripada mantau ban. Oh. Dia jenis daripada macam pau. Tetapi selepas Lembut. kita dihiris, kita bake dia sekejap, dia akan jadi crispy. Tak semestinya sup ni tak semestinya kita serve dengan garlic bread kan. Kita boleh makan juga dengan croissant. Macam-macam jenis roti lagi kita boleh makan. Kalau perasan kita kat situ fusion. yang tajam-tajam sikit tu kan. Yang tu adalah hirisan daripada mantau ban yang saya bake. Yeah. Okey. So, Tapi dia berbalik crispy kepada lah. soalan Faharin tadi, boleh ke makan dengan nasi? Boleh je. Nasi saya rasa sebab kalau untuk creamy soup, untuk pendapat saya lah personal tak berapa sesuai sangat. Nanti sebab dia akan lebih muak. Sebab Betul. nasi tu Dia lebih berat lah, lebih berat. Kan? Ya, lebih berat. Okey, chef, di penghujung ya, bersama dengan chef ini kita nak chef kongsikan Instagram chef. Bagaimana kalau kita nak menjengah-jengah agaknya? Okey, so kalau yang nak dapatkan resipi ataupun teknik-teknik memasak, bolehlah pergi ke. First saya nak bagi tahu untuk Instagram tempat saya bekerja lah. Sebab saya sebagai executive chef untuk The Place by Reko. Boleh terus pergi ke FB kita, The Place by Reko. Dan personal saya adalah Amirul Azhar. Amirul AZR. Okey. Chef, memang Chef akan kongsikan pelbagai jenis resepi ke dekat Instagram Chef? Selalunya kat story je. Okey. Nanti Baik, lepas terima kami kasih follow, sekali apakah lagi. follow ramai-ramai. Terima kasih kita ucapkan kepada chef. Okey. Farin, kita dah tahu tentang serba sedikit cara untuk kita buat tortellini cream soup ni. Ini juga boleh memberi idea dan juga inspirasi kepada anda. Kalau dah bosan kan tak tahu nak hidangkan apa untuk ahli keluarga, anak-anak nak ajar anak-anak kita ni untuk makan sayur. Betul. Kan? Kita boleh campurkan dalam sup dan mereka boleh makan. Yang penting kita buat secara kreatif dan juga sedap. Okey, kita dah bercerita mengenai sup dan sebagainya. Ada banyak lagi kisah sup ini yang mungkin kita tak tahu. Apa kata wartawan kita, Syifa, ada menyediakan laporannya. Kita saksikan. Silakan. Sup berasal dari bahasa Sanskrit iaitu su dan po yang membawa maksud nutrisi yang baik. Lazimnya, sup merupakan salah satu makanan yang akan dicari terutama pada musim sejuk. Ia juga sering dinikmati ketika demam dan kurang selera makan. Menurut kajian yang dijalankan oleh Renat Bo dan rakan-rakan, sup ayam dipercayai mampu mencegah infeksi berpunca daripada virus demam selsema. Namun, tahukah anda, kandungan air yang tinggi dalam semangkuk sup boleh membuat anda cepat kenyang? Selain itu, ramai yang berpendapat sup ketam mampu membantu merawat demam denggi. Lain pula kisahnya di negara China. Sup kelawar menjadi antara makanan yang paling disukai oleh masyarakat di sana sehinggakan ianya menjadi satu budaya. Walau bagaimanapun, ada beberapa kajian mengatakan bahawa wabak COVID-19 ini mungkin berpunca daripada sup kelawar. Buat masa ini, penyiasatan lebih mendalam masih dijalankan untuk mengesan asal-usul wabak itu. Itu dia ada yang mengerikan juga. Okey. Sup kelawar pula. Dan mungkin sebenarnya inilah kita kongsikan dari awal tadi kan ada Ya. banyak sup-sup yang juga sinonim ataupun amalan-amalan. Nah, kita dah biasa amalkan, ibu bapa kita kan dah memang kalau biasa anak demam buatkan sup ayam. Apa sahaja yang dapat orang kata menggembirakan dan juga menyembuhkan anak-anak ini. Dan kita nak berbalik kepada sup tom yum ikan kelapa. Tom yum kepala Kerutoyan kepala ikan. Okey, kita sekali lagi bersama dengan Puan Iswati Ishak di atas talian sekarang ini. Hello, Okey. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Pak Fiza. Jelas kita dengar suara Puan Alhamdulillah. Iswati sekarang. Okey. Okey. Tom yam kepala ikan ni. Satu makanan tom yam yang sinonim dengan Thailand lah. Okey, Puan Iswati, apa resepi-resepinya? Apa menariknya ni? Silakan. Okey, kali ni saya nak resepi tom yam Thailand. Okey, jadi bahan-bahannya tu kita gunakan stok ayam, Okey. dan tulang ayam, lepas tu ada bawang putih, lobak merah tu, semua kita jadikan apa? Kita ada Kita jadikan bahan asas dia lah. Okey, antaranya Farid, kita kongsikan kepada penonton apa yang kita dapat saksikan. Kita ada bawang tadi, kita ada air limau, ada Tadi tu itu ada sos ikan. Sos ikan, kepala ikan lah hero-nya. okey. Okey. Okey, kalau kepala ikan ni, kepala ikan apa yang sesuai ni Puan Iswati? Yang kali ni saya gunakan kepala Okey, sambil kita cuba untuk dapatkan Puan Iswati sekali lagi, Fahrin kan. Ini sempat kita kongsikan antara bahan-bahan yang kebiasaannya diguna pakai lah untuk membuat tom yam. Lepas tu tom yam ni ada dua jenis. Ada tom yam merah, ada tom yam putih. Jernih tadi tu. Kan? Putih, okey, tom putih, tom merah Okey, lah. itu yang tentang tom yam. Kita cuba dapatkan Puan Iswati sekali lagi. Tetapi sebenarnya ada satu lagi jenis sup yang kadang-kadang orang suka makan cicah dengan roti. Tapi sup tu mesti pekat-pekat. Ini sup apa rempah ni? dia Macam banyak. kejap lagi kita nak bersama kan sup tulang sup tulang. Okey, tapi selepas ni selalu bila cakap tentang sup ni, saya sebenarnya ada satu soalan kepada mereka yang penggemar ataupun pemasak sup. Boleh komen di Facebook bagi jawapan pada saya. Perlu ke kita nak buat sup ni, kita nak wajib kita pakai sup bunjuk tu? Kalau tak pakai tak apa ke? Dan kenapa kalau kita nak pakai dan memilih untuk tidak? Saya rasa itu cita rasa. Kalau macam saya sendiri, saya suka buka dan saya tumis. Tapi ada setengah orang dia tak nak rempah-rempah tu orang kata bercampur kan? dan bersepah dalam periuk tu kan. Jadi pakai sup bunjuk tu mungkin lebih menyenangkan. Okey, kita sekali lagi nak tanya kepada Puan Iswati tadi, dah sempat tengok cili padi dimasukkan ke dalam periuk tu kan. Pedas tu. Okey, apa lagi yang kita perlukan untuk terus kita buat tom yam kepala ikan kita ni? Okey, kita boleh pasti kita masukkan dalam didih tu kan, masukkan kepala ikan. Okey. Jadi bila dah masuk kepala ikan tu, kita masukkan ni lah bahan-bahan yang lain, macam gula. Okey, tak mengapa mungkin agak kurang jelas, tapi saya pasti bagi mereka yang memang tukang masak ataupun penggemar makanan Thai, melihat kepada bagaimana Puan Iswati ni menyediakan tom yam kepala ikan ni memang cukup menarik. Dan bahan-bahannya, kalau saya tengok selalu kalau tom yam pedas, masam mesti ada. Kena cukup lah pedas, masam, masin, manisnya. Kalau kita lihat tadi bahan-bahan yang Puan letakkan adalah seperti macam kita mesti kena ada sos ikan. Tom yam kan, paste tom yam tu sendiri. Kemudian dan kalau kita lihat sekarang ni apa yang dimasukkan adalah sayur-sayuran. Contohnya cendawan. Cendawan ni memang cukup sinonim tau dengan tom yam. Kalau tom yam campur ke, dan kalau saya sendiri Farid pergi ke kedai, tom yam cendawan ni antara menu kegemaran saya lah. Betul. Cuma saya yang ini kita nampak yang sedap, tapi kadang-kadang ada yang kadang-kadang saya pergi kedai, bila saya order tom yam, sampah banyak dalam tu. Maksud awak banyak serai. Tapi sebenarnya serai, lengkuas itu memang antara bahan-bahan yang orang kata kalau kita masak tom yam wajib ada, yang memang sangat sedap lah. Dia akan menaikkan lagi aroma tom yam tu. Dan kalau kita lihat tom yam yang dimasak oleh Puan Iswati ni lebih kepada tom yam merah sebab diletakkan tadi ada cilinya kan, cili paste-nya. Dan ada juga orang yang selain daripada meletakkan orang kata perahan air limau tu, ada orang yang mencampurkan sedikit asam jawa. Ni kalau kita lihat ini dimasukkan sos ikan tadi tu. Ini antara kalau ada hero-nya kepala ikan, ni heroinnya lah. Kadang-kadang orang terlupa. Dan lagi satu yang menyedapkan, kadang-kadang ada setengah orang direbus dengan akar daun ketumbar. Itu yang bau dia tu memang naik.
dan kita boleh rasa ataupun hidu aroma tom yum yang sedap itu. Okey. Baik, di penghujung Tu, diletakkan apa tu Farin? penyediaan tom yum tu saya nampak ialah tomato, Daun limau daun limau purut. purut. Dan saya kira ini juga tipsnya sebenarnya, kadang-kadang ada setengah orang dia buat tom yum, dia dah masukkan daun limau purut tu awal-awal. Tapi sebenarnya kalau kita masukkan terlalu awal, tom yum kita tu boleh jadi pahit. Betul tak Puan tips yang baik tu. Ismawati? Daun limau purut tu kita masukkan hampir di akhir ni lah. Hampir di akhir tu. Alhamdulillah. Okey, Puan Ismawati, dia kalau dah alang-alang line kita pun dah lebih stabil sekarang ni, okey, beri kongsikan, ada dimasukkan sama ada susu ataupun santan tu? Tu. Yang putih tadi tu. Entah. Diletakkan santan. Ini kadang-kadang ada setengah orang memang dia akan meletakkan sedikit santan untuk menaikkan lagi rasa dan juga aroma tom yum tu ya. Ya. Dan daun ketumbar juga diletakkan. Sekali kemudian kita masukkan Baik. Okey, itu tak hasilnya. mengapa. Mungkin kita kurang bertuah sikit nak mendengar secara langsung. Mungkin taliannya kurang jelas. Tetapi apa-apa pun sekiranya anda nak melihat resepi tersebut, bolehlah ke Instagram Puan Iswati, iaitu Iswati164. Sila dari laman Instagram beliau untuk dapatkan resepi-resepi, termasuklah kepala ikan ni, tom yum kepala ikan ni. Dan saya kira walaupun tak berkesempatan untuk kita disebabkan oleh kekangan line kita yang kurang stabil, insyaAllah Puan Iswati akan kongsikan resepi hari ini di laman sawang Instagram beliau, iaitu Iswati164. Dan ini tips jugalah kan, kalau orang nak masak tom yum macam Puan Iswati letakkan tadi, dah mendidih tom yum tu baru dimasukkan santan. Betul lah, ini letak kat ujung-ujung semua. Nak elakkan rasa pahit. Jadi kita kena letak hujung-hujung daun limau purut tu dan juga baik. santan tu. Okey. Itulah PKP ni, kalau bukan PKP kami dah bawa Puan Iswati datang dah. Tunjuk demo tu sebenarnya. Okey, tapi tak apa, boleh pergi follow Instagram Puan Iswati164. Farin, ini yang kita cakap tadi tentang sup tu. Awak Saya tahu suka tak? suka. Saya kan kadang-kadang memang ada satu, kalau saya memang penggemar sup. Jadi saya memang ada masa akan pergi cari sup ni untuk makan. Lagi-lagi kalau macam tengah sesema ataupun rasa sakit kepala. Kan saya memang akan cari sup. Dan antaranya sup yang berempah. Betul. Jadi, Encik Abdul Razak Arsyad akan bersama dengan kita sekarang untuk berkongsi dengan kita tentang demo sup tulang biryani. Wow. Ini ramai dah terliur ni. Assalamualaikum Encik Razak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demo sup tulang biryani ni Encik Razak, satu yang istimewa. Jadi, kongsikan dengan kita keistimewaan dan kesedapan sup tulang biryani ni. Silakan. Okey. InsyaAllah kalau... Hello. Ya, saya. Silakan. Okey. Kalau sup tulang biryani ni memang jarang orang buat. Tapi rasanya memang padu antara sup Melayu dan sup mamak. Tapi rasa dia insyaAllah memang sedap. Kalau makan dengan nasi, dengan roti, dia sangat berbeza rasa dia. Oh, memang padu ni. Tak sabar nak tahu. Mungkin boleh dikongsikan antara bahan-bahan asas yang diperlukan lah kalau kita nak buat sup tulang biryani ni. Okey, kalau bahan-bahan asas dia memang kita perlukan set rempah tumis, minyak masak, bawang besar hiris, bawang kecil yang dikisar bersama halia dan bawang putih. Dan yang paling penting rempah biryani 80 gram. Okey, itu yang paling penting. Dan samping tu hari ini kita masak dengan 1 kilo tulang rusuk lembu. Okey, Cik Razak nak tahu, nak tanya. Sebab tadi Cik Razak kata ni resepi yang jarang-jarang kan. Adakah ni sebenarnya resepi ciptaan sendiri, resepi keluarga ke? Ataupun daripada mana dapatnya inspirasi idea untuk buat resepi sup tulang biryani ni? Okey, pasal sup ni, sebab saya adalah seorang tukang masak dan pengusaha caterer. Tapi oleh kerana majlis perkahwinan tertangguh banyak dan saya ada banyak stok rempah biryani. Saya fikir macam mana nak buat dengan ni. Jadi saya fikir cuba saya nak buat. Bila saya cuba, memang rasa dia sangat padu. Saya boleh katakan pengalaman saya sebagai tukang masak selama 12 tahun saya dah buat macam-macam sup. Tapi bila gunakan rempah biryani ni, memang dia lain dari yang lain. Wow. Okey, dan kalau saya dapat lihat di visual kita ni, tulang rusuk tadi tu adakah kita perlu masak terlebih dahulu, rebus terlebih dahulu ataupun kita masak sekali dekat dalam kuali tu? Okey, sebenarnya ada dua cara nak masak daging ni. Sama ada kita rebus dulu atau kita terus masak. Tapi pendekatan saya gunakan terus masak. Cumanya kalau masak
sup, tulang, daging dan kambing, kita perlu bersabar. Masa yang kita ambil memang lama. Kena kita 2 jam untuk dia masak dengan sempurna. Untuk dia empuk orang kata tu bagi Empuk. daging Dan dia lembut. bila dia empuk, bila kita masak secara terus macam ni, rasa dia sampai ke dalam. Okey, tengok ni pun memang nampak ya Allah tuanku dah terliur. Sebab tengok dia punya tekstur sup tu Pekat memang tu. pekat dan wow, sangat menarik. Ya, Tapi dia Cik Razak nak tanya juga kan, macam tadi Farin tanya tentang cara kita nak lebur sekali daging tu ataupun kita masak asing. Tapi walaupun menu kita hari ini adalah sup tulang biryani, tapi bagi orang yang mungkin dia tak suka ataupun tak gemar ataupun tak boleh ambil daging, kalau dia nak tukarkan kepada ayam, adakah sesuai? Jadi ke tak agaknya? Boleh. Sama je. Dia maknanya kalau ayam tak sampai 1 jam, kita dah boleh makan. Okey. Okey, mungkin soalan akhir saja. Cukup menarik bila Cik Razak kata tadi, okey, sup mamak lain, sup Melayu lain. Jadi bila disatukan, sebenarnya apa perbezaan? Kalau ramai yang tak tahu, orang yang biasa makan dia tahu. Sebenarnya sup mamak macam mana, sup Melayu ni macam mana? Kalau sup orang Melayu, dia memang agak cairlah sikit. Tapi kalau sup mamak, biasanya dia akan campur kacang dal, dia ada campuran tepung jagung. Sebab pekat. Sebab itu, kalau sup mamak memang paling sesuai makan dengan roti je. Dia sebab dia pekat. Kalau sup Melayu ni kadang-kadang orang suka hirup begitu saja. Makan dengan sambal kicap. Sedapnya tanya sambal kicap tu. Kena sambal kicap. Sebab itu saya letakkan sambal kicap tu. Okey. Baik. Cik Razak, mungkin penonton-penonton teringin bukan saja nak mempelajari ataupun nak melihat tentang sup tulang biryani ni, tetapi antara menu-menu lain yang turut dikongsikan oleh Cik Razak, kalau boleh dikongsikan laman seseorang Facebooknya. Okey, FB saya, Sajian Ayahanda Catering, dan FB personal saya, Abdul Razak Arsyad. Ada ambil tempahan ke? Ya, saya memang catering orang kahwin dan sekarang kita buat online business. Untuk sup ni lah. Untuk sup ni pun ada dan nasi biryani adalah masakan yang paling utama kami. Baik, Cik Razak, jangan terperanjat kalau lepas habis siaran ni Fiza yang akan buat tempahan tu. Okey, terima kasih sekali kepada Cik Razak untuk demo sup tulang biryani. Okey, dah macam-macam sup kita akan berehat seketika, tapi sekembalinya nanti Fiza akan berkongsikan satu lagi sup dari Jepun. Okey, kita berehat dahulu seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Seperti yang telah pun dikongsikan oleh Faharin sebelum kita berehat tadi, bukan saja ke Itali, Malaysia, banyak lagi kami nak kongsikan kepada anda. Dan ini resepi terakhir kita pada hari ini yang dibawa khas daripada Jepun. Kita bersama dengan Chef Hisham Yusof Mansor. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Chef, okey, hari ni kita nak kongsikan resepi salmon head miso soup. Selalu orang makan miso soup ni, sup miso yang kosong je kan. Tapi ada keistimewaan sup miso kita hari ni. Kalau boleh Chef kongsikan. Okey, salmon miso soup ni adalah satu yang agak besar sikit. Selalunya orang miso soup kosong tu dia akan datang dengan set semua kan. Tapi miso soup ni, salmon miso soup ni mungkin you boleh having dia saja. Tak payah ada nasi, tak payah ada noodles. Dia cukup satu dish itu sudah cukup kenyang. Okey. Antara bahan-bahan yang kita perlukan, kalau Chef boleh kongsikan secara ringkasnya. Okey, bahan-bahan dia kita perlu ada miso paste. Kita ada hondashi. Okey. Kita ada katsuobushi ataupun bonito flake. Hondashi ni adalah fish stock. Okey, fish stock tapi dia version Japanese version lah. Okey. Chef, maafkan saya nak mencela. Mungkin bila Chef kongsikan tentang bahan-bahan ni, apa yang terlintas di fikiran penonton kita lah, kat mana kita boleh dapatkan bahan-bahan ni? Sebab kita kan duduk kat Malaysia kan, dan kadang-kadang kita tak tahu sama ada bahan tu halal ataupun tidak. Macam mana tu, Chef? Okey, sekarang teknologi dah makin canggih. Produk halal food Japanese dah ada. Okey. Jadi dekat Malaysia ni kita boleh dapatkan di mana-mana saja. Okey, mungkin dalam shopping kompleks ada saja. Cuma kita perlu packer dengan tanda halal tu. Alright. Okey, Chef, seterusnya apa yang kita perlu lakukan untuk kita masak sup kita ni? Okey, seperti demo yang saya dah tunjuk. Okey.
sepatutnya dalam ni kita perlu standbykan dashi water dulu ataupun dashi stock. Okey. Okey, dashi stock tu adalah air rebusan daripada Bonito Flake. Kemudian chef? Okey, daripada Bonito Flake tu kita akan tapiskan dashi tu dan kita panaskan balik dashi tu, kita akan masuk miso paste. Resipi yang saya bagi dekat sini 2 liter dashi water bersamaan dengan 150 gram miso paste. Aha. Okey, dan kita dah masakkan miso tu, kita kena tapis dulu miso tu sebab miso ni dia ada serat-serat dia seperti macam teh atau kopi kan. Jadi kita kena tapiskan dulu. Kita ambil solid miso saja. Dan kita organisekan balik sayur-sayur kita. Kita boleh buat macam hot pot ataupun steamboat, macam steamboat kan dekat rumah. Kita boleh panaskan sup tu balik nanti dan kita masuk bahan-bahan yang ada. Di sini saya sediakan salmon head. Saya sediakan Chinese cabbage, mushroom, soft tofu, onion dan slice ginger. Okey. Okey, dalam slice ginger ni adalah last kali untuk kita masuk nanti. Okey. Chef, kalau kita lihat ni memang dia disediakan seakan-akan hotpot lah, diasingkan sebegitu. Tapi kalau kita nak tanya juga kepada chef, kadang-kadang ada orang dia takut kan bila kita cakap tentang kepala ikan ni, takut nanti ada bau ke ataupun rasa yang hanyir kan. Ada tak sebarang tips untuk kita mengelakkan daripada kepala ikan kita ini berbau atau ada rasa hanyir, chef? Okey, di dalam video ni, demo ni saya dah saya sertakan dia punya tu. Di mana kita sebelum kita masukkan ikan yang mentah ni ke dalam hot pot kita tu, kita kalau boleh kita blanch dulu ataupun dekat sini saya akan siram dengan air panas. Siram mana ya. saya akan buang lemak-lemak dia ataupun hanyir-hanyir dia tu akan keluar. Okey. Kemudian baru kita masukkan ke dalam hot pot. Kiranya dah macam separuh rebus lah ya, separuh masak lah macam tu. Dia macam 25% dah masak macam tu. Okey. Kemudian kalau kita dah susun, kalau kita lihat di video sekarang ni kan, tadi chef pun dah susun sayur-sayur seperti cendawan, kita ada shiitake dekat situ, ada tomato, ada cabbage, ada cendawan kan. Kemudian mushroom, ya betul. Kemudian diletakkan kepala ikan dan selepas itu chef kita tuangkan miso ke dalam mangkuk tersebut. Kita tuang miso ke dalam hot pot tu, lepas tu kita akan panaskan balik sehingga semua sayur tadi dah mesra sebab sayur ni dia akan keluar jus dia akan keluar dia punya rasa. Dia akan mesra di dalam sana hingga dia mendidih dan kita perlu buang buih-buih yang keluar tu. Oh, okey. Kenapa chef? Itu saya okey. Kenapa kita perlu buat begitu? begitu? Buih tu adalah buih tu mungkin daripada lemak-lemak ikan tadi tu kita kena buangkan. Takut dia akan hanyir masa kita makan nanti. Okey, cantiknya rupa miso soup salmon head daripada chef ni. Chef, kalau kita nak tanya dari segi makanan ataupun gunya lah, adakah dia boleh dimakan ataupun dinikmati begitu sahaja ataupun boleh juga kita sertakan dengan nasi ke ataupun dengan orang kata teriyaki salmon ataupun teriyaki mackerel ke ataupun bagaimana chef? Okey, kebanyakan Japanese dia akan sediakan rice. Okey, rice tu dia akan masuk di akhir sekali. Dia dah makan semua sayur apa semua tu, dia akan masuk rice. Balance soup tadi tu dia akan masuk nasi. Dia akan buat macam porridge. Oh, macam muai, okey, macam bubur lah. Macam muai. Kalau orang Kedah kata muai kan. Orang Kedah kata muai lah. Kalau kata ni dia akan porridge, dia jadi macam porridge tu. Yang tu dia ambil last bite untuk dia esok bagi kenyang. Okey, cara pemakanannya? Ataupun dia akan cara kita makan? Cara kita makan, kita akan transfer balik ke dalam bowl yang kecil lah. Kemudian kita masukkan nasi tu last. Okey. Yes, betul. Okay. Kita dah makan semua, sayur dah makan, ikan dah makan. Last kali baru kita masuk nasi di dalam. Okey. Bagi dia boil balik, nasi tu dah kembang baru kita makan. Okey. Okey chef, ini terima kasih kerana memberi inspirasi dan juga idea kepada kami dan juga penonton-penonton untuk kita mencuba sesuatu yang baharu. Dan kalau kebiasaannya kita pergi ke kedai-kedai, kita makan miso soup yang kosong, tapi kali ini kita boleh mencuba miso soup yang berbeza sedikit. Mungkin ramai juga dalam kalangan penonton-penonton yang nak tahu dengan lebih lanjut cara-cara untuk membuat miso soup ni ataupun antara lain-lain menu yang dikongsikan oleh chef. Bagaimana cara untuk mereka menghubungi chef? Saya ada dekat Facebook saya, Chef Hisam Yusof Mansur, ataupun dekat saya punya Instagram, Chef Yusof Mansur.
dekat sana boleh nampak kadang-kadang saya ada buat live. Saya ada juga buat live cara-cara masak tradisional. Macam semalam saya buat live masak mi kari tapi cara saya sendiri. Alright. Baiklah, Chef. Terima kasih banyak-banyak, Chef, di atas perkongsian itu tadi. Semoga dapat menjadi manfaat kepada kita semua penonton-penonton untuk kita hidangkan kepada seisi keluarga. Baiklah. Kita dah kongsikan tentang menu-menu dan juga resepi sup hari ini. Fahrin Ahmad di sana ada sesuatu nak dikongsikan bersama dengan V Asia. Silakan. Baik, kita sebentar saja lagi akan bersama dengan pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare iaitu Dato' Azril Muhammad Razi yang sudah pun bersedia di talian video kita. Baik, Dato' Azril, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khabar Farin? Baik. Alhamdulillah. Rasanya Datuk ni pun penggemar sup juga. Tapi apa yang pasti sekarang ni kat depan saya dah ada 3 produk yang cukup hebat ni. Iaitu Advanced White, Cerah Gebu Body Bar dan juga Perfect White. Silakan Datuk Azril. Okey, terima kasih Farin. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton pada hari ini. Farin, saya percaya seiring peningkatan usia ramai orang kat luar sana nak awet muda macam Farin. Dan Farin sebenarnya 3 perkara yang amat membimbangkan setiap individu ialah kulit yang kusam, kemudian kulit yang berjeragat, bintik hitam, kulit yang berjeragat, kendur kemudian tambah lagi ada masalah garis halus belum ditambah lagi dengan orang perempuan kadang-kadang tu kat luar panas, kutip kain, masak dan sebagainya terdedah. Macam-macam lagi masalah kulit berlaku, kusam, gelap dan seterusnya masalah berikutnya ialah seiring dengan peningkatan usia yang membimbangkan ialah masalah rambut yang selalu gugur ataupun rambut kita kadang-kadang rontok, nampak botak dan sebagainya Perkara ini saya kira amat membimbangkan dan seterusnya masalah kuku yang mudah rapuh, mudah patah dan kalau anda lihat video kat kaca TV permasalahan kulit yang kendur, kulit yang kusam menyebabkan kita kadang-kadang rasa rendah diri, kurang keyakinan diri Farin. Dan seterusnya jangan lupa jangan terlambat untuk kita gunakan makanan tambahan seperti Advanced White V Asia ni yang mana kaya dengan ramuan kolagen yang mana dapat membantu mengekalkan keelastikan kulit anda supaya lebih tegang, lebih anjal, lebih awet muda yang mana pengambilan kolagen yang mencukupi dapat membantu mengembalikan keremajaan kulit dan sama juga mengurangkan masalah rambut gugur, rambut rontok, keguguran Tambah lagi saya faham ramai orang risau kalau ada masalah tumit kaki yang merekah. Sebab apa masalah tumit kaki yang merekah ni adalah perkara yang amat membimbangkan sebab apa nampak kita kurang bersih dan sebagainya. Jadi sebagai solusinya anda boleh dapatkan Advanced White, minuman pencerahan unggul yang bukan sahaja dapat membantu untuk mengembalikan keremajaan, awet muda, menjadikan kulit kita lebih cantik melambatkan kronologi penuaan Saya kira formulasi yang terbaik dalam Advanced White ini menggabungkan sumber antioksidan seperti ramuan astaxanthin yang mana pengambilan astaxanthin ni Farin bersamaan dengan 6,000 kali ganda vitamin C, 500 kali ganda vitamin E dan 40 kali ganda beta karotin yang mana bahan-bahan alami ini diformulasi tanpa glutathione. Kemudiannya diformulasi dengan ramuan seperti biji anggur, vitamin C, tomato yang mana kita ketahui hasil tomato sangat baik untuk kecantikan kulit, dapat membantu melindungi kulit daripada sinar UV dan juga dalam ni juga ada ramuan seperti pine bark yang mana kayu pine dapat membantu membaiki masalah kulit kita yang rosak akibat radiasi, radikal bebas, pencemaran dan sebagainya. Jadi jangan lupa dapatkan Advanced White ni yang mana berharga RM40 ni. Awal botol pertama anda dapat lihat dan rasai perbezaan kulit lebih cantik, cerah, gebu, anjal dan sihat Yang mana cara pengambilan yang sangat mudah Farid. Hanya bancuh 150 ml air, ambil 1 scoop dah cukup. Isi ke dalam shaker yang diberikan secara percuma ni. Anda minum, anda shake dan anda dapat lihat perbezaan yang begitu ketara sekali seawal penggunaannya. Dan Farid, kalau kita dah minum untuk dalaman, kita dah beli Advanced White, jangan lupa untuk kecantikan kulit wajah. Dapatkan set Perfect White ni 4 dalam 1 yang mana set Perfect White ni adalah set penjagaan kulit wajah. Berharga RM72 cukup lengkap bebas berbahan pelarang, tanpa hydroquinone, tanpa mercury yang mana telah diuji secara klinikal sangat baik untuk kecantikan kulit anda, sesuai untuk kulit kusam, berjeragat, berjerawat dan sesuatu yang sangat istimewa. Saya faham ramai orang kat luar sana susah bila nak tukar sesuatu produk penjaga wajah, tetapi jangan risau dengan set Perfect White ini mampu bertindak secara selamat. Sesuai untuk kulit kusam, mengatasi masalah jerawat, jeragat, kulit berminyak Dan saya nak kongsikan dengan penonton wanita hari ini yang mana krim siang Perfect White ini bertindak mengikut warna kulit anda Bila anda sapu kat tangan anda ataupun dekat wajah ianya sangat mudah menyerap, tidak berminyak dan tidak bercapuk dan anda dapat lihat perbezaan yang begitu ketara sekali. Bahagian yang saya sapu krim siang ni nampak tangan saya lebih cerah berbanding dengan tangan yang saya tidak sapu, warnanya lebih gelap kusam.
ini yang saya sapu di tangan ya. Bayangkan kalau kita guna di wajah, gunakan setiap hari ya, insya-Allah ya, anda dapat lihat perbezaan betul ketara sekali, kulit lebih cantik, cerah, gebu dan juga anjal. Yang mana harga set Perfect White ni hanyalah RM72 saja. Dan saya juga nak kongsikan dengan anda ya, yang mana setiap barangan Perfect White juga dijual secara berasingan, tetapi kita dah kehabisan stok. Yang mana available sekarang hanyalah set Perfect White ni saja, harganya RM72. Formulasi terbaik ya, Alpha Arbutin, Brightenil, Whitenol yang mana menyerap jauh ke dalam lapisan kulit sehingga lapisan epidermis kulit ya 50 hingga 250 nanometer, yang mana begitu efektif sekali ya. Bagi anda yang belum pernah mencubakan Perfect White, boleh dapatkan dengan segera di toko-toko jamu ataupun di Jombai ya. Dan satu lagi yang terakhir ya, saya juga turut bawakan ni, dia Cerah Gebu Body Bar, yang mana ya sabun Cerah Gebu Body Bar ni merupakan sabun scrub pemutih ya. Sabun scrub pemutih yang mana bagi anda yang mungkin ada masalah seperti kegelapan ya di bahagian leher, bawah ketiak yang gelap, kemudian cerah pelipat ya, gelap, kulit yang kering, kulit yang rosak ataupun terlalu gelap ya, berdaki dan sebagainya, jangan lupa dapatkan Cerah Gebu Body Bar ni hanya berharga RM20. Anda boleh sental ya pada bahagian gigi ni untuk menghilangkan daki, kegelapan ya, dan dalam sama juga dapat menghilangkan bau badan ya. Yang mana Cerah Gebu Body Bar ni bukan saja dapat mencerahkan kulit anda, tetapi dalam masa sama juga dapat membantu merawat kulit anda dan juga mengembalikan ya keanjalan kulit badan anda ya. Saya kira kombinasi yang lengkap jika anda dapatkan ketiga-tiga rangkaian produk yang kat depan saya ini. Jangan lupa untuk kulit yang cantik, cerah dan juga gebu ya, dapatkan Advanced White ni yang mana dapat membantu mengekalkan kecantikan kuku, kulit dan juga rambut yang hanya berharga RM40 sahaja. Kemudiannya set Perfect White ni untuk penjagaan kulit wajah 4 dalam 1, ada Pearl Whitening Cleanser, Facial Treatment Essence, Magic Skin Day Cream dan juga Treatment and Whitening Night Cream yang bertindak secara efektif ya. Seawal penggunaan 3 hari anda dapat lihat perbezaan betul ketara sekali ya. Kalau kulit yang kusam ni dapat nampak lebih cerah, lebih gebu Farin. Dan terakhir sekali jangan lupa dapatkan Cerah Gebu Body Bar yang hanya berharga RM20 saja. Ingat kalau ke kedai-kedai jamu pastikan VAC baru beli sebab VAC adalah peneraju. Perintis dan juga pencetus produk-produk herbal berkualiti pada harga yang mampu milik. Bagi anda yang inginkan konsultasi secara bersungguh, hubungi hotline kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990. Farin, kita ada promosi sekarang di Jombai.my ya, sepenuh hari ini. Jombai.my, JOMBUI.my. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Dato' Azril. Dapatkan produk Viasia anda sekarang dan kita akan berehat seketika kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan di penghujung rancangan kita hari ini ada sesuatu yang nak terus kami kongsikan kepada anda penonton-penonton yang ini mungkin Fahrin menjadi persoalan ramai dalam kalangan masyarakat kita. Ini yang sempat dikongsikan oleh rakan penerbit kita yang mungkin anda juga boleh tengok di laman sesawang Instagram MKN ataupun KKM tentang Carta Alir Pengurusan Pesakit COVID-19. Baiklah. Jadi kalau apa-apa yang terjadi kepada anda sekiranya positif, sila bertenang. Kalau berada di rumah, sila asingkan diri sementara. Dan juga anda akan dihubungi oleh pihak PKD ataupun CAC dan diberikan temu janji. Sekiranya tidak dihubungi, ini jangan risau. Setengah PKD mengalami bebanan kes yang tinggi dan mungkin mengambil masa beberapa hari. Jadi harap anda semua bersabar. Dan sementara itu, anda boleh lakukan pemantauan kendiri setiap hari melalui MySejahtera di bahagian perlu lakukan. Maklumat gejala dalam MySejahtera akan disalurkan ke PKD atau CAC untuk tindakan lanjut. Dan pada hari temu janji, Farin, dan sekiranya anda semasa temu janji tersebut, sekiranya PKD akan membuat siasatan dan pekesanan kontak rapat dan seandainya CAC akan juga melakukan penilaian klinikal yang bergejala bagi anda. Jadi pastikan ikut nasihat dan juga dapatkan surat perintah jika perlu. Dan bagi mereka yang melalui tempoh CAC, sokongan psikososial, penilaian keadaan rumah untuk kesesuaian pengasingan. Jadi ada dua situasi berbeza di sini, Fiza. Ya, yang paling penting itu yang orang kata ditekankan. Lakukan pemantauan kendiri di rumah selama 10 hari melalui aplikasi MySejahtera atau menggunakan borang home assessment tool yang diberikan. Ini penting sebab kadang-kadang walaupun ramai yang dah pergi buat swab test dan sebagainya, walaupun di kontak rapat, dia rasa mereka rasa mereka tak bergejala,
mereka keluar, pergi jumpa kawan, jangan, saudara mara. Itu jangan lakukan. Tolong jalani kuarantinkan diri. Jadi semasa di rumah, sekiranya gejala anda semakin teruk, hubungi CAC dan penilaian lanjut akan dijalankan. Dan anda perlu dirujuk ke hospital, dan seandainya tidak diperlukan, teruskan berada di rumah. Sekiranya anda perlu dirujuk, anda akan dimasukkan ke dalam hospital, dan selepas 10 hari pergi semula ke PKD ataupun CIC untuk mengambil surat pelepasan perintah pengawasan di rumah dan sebagainya. Baik, kami akan kembali pada hari esok dengan topik yang juga mengenai cinta, tapi cinta yang membawa binasa. Esok Farin akan berkongsi kisah cinta beliau. Kerana tadi saya sempat boraklah, Farin, agak-agaknya dalam tempoh anda bercinta, ada tak cinta yang membinasakan? Nak tahu jawapannya, pasti anda terus bersama kami esok tentang topik binasa kerana cinta. Kalau mungkin anda ada pengalaman, perkongsian anak anda, saudara mara ataupun diri anda sendiri, boleh kongsikan di WHI TV3. Baiklah, teruskan menjaga diri anda. Assalamualaikum. Bye. Anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga.